Hai guys, Assalamualaikum, welcome to my video. So pada video kali ini saya akan kongsikan sebuah cerita. Dan pastinya disclaimer, cerita yang saya akan kongsikan dalam video kali ini adalah sekadar hiburan. Dan saya tidak memerlukan anda untuk percaya atau tidak percaya dengan cerita ini. Anggap sebagai hiburan. So let's dive into this video. Cerita mengenai masuk ke alam bunian. Okey, cerita ini dikisahkan oleh seseorang yang dinamakan Ahmad, bukan nama sebenar. Ahmad ni berumur 17 tahun dan seorang budak yang jenis kita boleh cakap dia seorang yang mengikuti agama lah, mengikuti sedikit demi sedikit lah dan mempelajari Al-Quran dan percaya kepada Al-Quran. Ketika umur 17 ni sahaja dia dah boleh menghafal Al-Quran daripada mula sampai habis. Dan Ahmad ni selalu dipanggil oleh penduduk setempat, orang-orang kampung dia, untuk datang ke rumah, jemput ke rumah untuk membacakan Al-Quran. Kemudian selepas baca Al-Quran tu, kebiasaannya Ahmad ni diberi makan percuma dan diberilah duit atau upah. Tapi upah tu bukan diminta sendiri daripada Ahmad. Dia sebagai, you guys mesti biasalah kan pergi mana-mana kan, dia orang kata duit apa ni, beri seikhlas hati. Mungkin duit-duit jajan, mungkin duit-duit kopi, biasa macam tu lah, seikhlas hati, dibayar oleh penduduk-penduduk setempat dekat situ. Dan dengan hasil apa yang dibuat oleh Ahmad tu, sebenarnya duit tu adalah untuk menanggung hidup dia, untuk makan, untuk beli baju, beli seluar, sekadar cukup untuk membeli keperluan dia ketika itu. Sebab Ahmad ni bukan datang daripada keluarga yang kaya, dia ni biasa-biasa dan ke arah miskin jugalah. Ahmad ni rajin pergi ke sekolah untuk mengajar murid-murid dekat sana untuk memahami Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Dan jarak daripada rumah hingga ke sekolah adalah selama 20 minit perjalanan. Dia berjalan kaki, memang mengambil masa 20 minit. Kalau bawa kereta agaknya 5 minit je sampai. Kadang-kadang disebabkan aktiviti sekolah memaksa Ahmad untuk balik lambat. Kemudian pada satu hari tu, ketika Ahmad sedang berjalan kaki ke rumah, dia menyedari ada seseorang manusia yang mengekori dia daripada belakang. Kemudian lelaki yang mengekori dia daripada belakang tu memotong dia, berjalan lebih laju sedikit daripada Ahmad, pergi ke sebelah Ahmad. Lepas tu dia tegur Ahmad di mana, nak berhenti kejap. Maknanya dia minta Ahmad untuk berhenti sekejap. Ada benda yang dia nak bagi tahu atau dia nak cakap. Kemudian Ahmad berhenti seketika dan kemudian lelaki itu bertanyakan kepada Ahmad, anak pandai baca Al-Quran kan? Dah hafal kan? Kemudian Ahmad cakap, ya, saya dah hafal Al-Quran. Kemudian lelaki yang mengekori Ahmad itu meminta Ahmad untuk, boleh tak anak datang ke rumah pakcik dan membaca Al-Quran di rumah pakcik. Kemudian dengan permintaan daripada pakcik tu, Ahmad tak adalah rasa curiga ataupun rasa macam risau-risau ke. Benda baik kan, dah diminta untuk baca Al-Quran dekat rumah disebabkan dia hafal Al-Quran. So dia buat je lah kerja dia. Dan nak buat macam mana kan, memang itu rutin Ahmad setiap hari. Kemudian sekali sahaja Ahmad pergi ke rumah pakcik itu, sejak itulah Ahmad datang ke rumah pakcik tu hari-hari untuk membaca Al-Quran. Dan pakcik tu sebenarnya seorang yang bagus jugalah. Dia sangat menyanjung tetamunya. Dalam Islam kita perlu tahu kan, yang di mana kita perlu layan tetamu sebaik mungkin. Jadi itulah apa yang pakcik tu buat. Bila Ahmad datang, dia sediakan makanan, dia sediakan minuman. Dah habis baca Al-Quran tu, dia bagi upah lah. Jadi disebabkan baiknya pakcik itu melayan Ahmad ketika datang ke rumah sebagai tetamu, Ahmad rasa macam keluarga. Dia dah anggap pakcik tu macam sebahagian daripada keluarga dia. Sehingga kan ibu bapa si Ahmad ni kenal dengan pakcik tu. Kemudian disebabkan pakcik ni juga seorang yang pemurah dan suka bersedekah, dia tahu di mana Ahmad ni bukan seorang yang kaya, bukan orang senang. Jadi dia dapat rasakan di mana kalau Ahmad macam ada masalah kewangan, dia terus memberi bantuan kewangan kepada Ahmad. Dia bagi duit, nak beli apa beli. Tapi yang bestnya ketika itu, pakcik tu sendiri bila dia dah membantu dengan duit, dengan wang ringgit, dia cakap dekat Ahmad, tak perlu bayar, ambil je, ni saya tolong, saya sedekah. Sebab atas dasar awak banyak tolong saya, awak banyak bacakan Al-Quran dalam rumah saya, jadi duit ini saya sedekah untuk awak supaya awak boleh gunakan sebaiknya. Pada mulanya tu memang Ahmad memang segan lah. Tapi sehingga kan ibu si Ahmad ni melarang untuk terima apa-apa duit. Cukup sekadar ambil upah saja. Duit
yang bukan upah tu kalau boleh jangan ambil. Sebab benda tu agak memalukan bagi ibu si Ahmad ni. Sehinggalah satu hari tu Ahmad terima duit sedekah tu tanpa pengetahuan mak bapak dia. Kemudian hari seterusnya seperti biasa Ahmad akan pergi ke rumah pakcik tu. Tapi disebabkan ada satu task, ada satu errand yang dia nak lakukan daripada mak dia, dia terlambat datang ke rumah pakcik tu. So dalam perjalanan tu Ahmad jalan seperti biasa dan tiba di satu simpang. Ahmad belok ke kiri dan melalui satu jalan yang kecil dan juga merupakan satu jalan yang selalu dilalui oleh Ahmad. Jadi tak ada apa-apa masalah dekat situ. Ahmad lalu macam biasa je. Tapi apa yang mencurigakan, apa yang sangat pelik berlaku ketika itu, jalan yang hari-hari dilalui oleh Ahmad, jalan yang sempit tu, tiba-tiba dia jalan dalam tempoh masa yang sangat panjang. Tapi tak ada masalah bagi Ahmad. Ahmad teruskan perjalanan di jalan yang sempit tu. Tapi masih tak ada kesudahan. Sehinggalah waktu senja tiba. Ahmad masih berjalan di jalan yang sempit tu. Dan dia sudah berjalan melebihi 40 minit guys. Dekat situ Ahmad mula risau. Apa yang berlaku sebenarnya pada diri dia? Jalan yang sepatutnya dia boleh sampai 5 minit, 10 minit, 20 minit paling maksimum. Tapi masa dah lebih 40 minit dia masih tak sampai ke rumah pakcik tu. Sehinggalah akhirnya lebih kurang 40 minit Ahmad terjumpa sebuah surau. Dan dia mula pelik, entah bila masa pula ada surau dekat sini. Tak pernah pula aku jumpa surau ni dekat sini. Tapi memandangkan waktu dah senja, dah nak masuk ke waktu solat maghrib, jadi Ahmad pun berhenti saja di surau tu dan pergi masuk ke surau tu untuk sembahyang maghrib. Kemudian selepas Ahmad sembahyang maghrib kan, ada seseorang pakcik menghampiri dia dan bertanyakan kepada Ahmad, adik nak join kami baca Al-Quran? Jadi tak ada masalah, Ahmad okey saja. Dia terima sahaja pelawaan itu. Jadi Ahmad teruslah sama-sama dengan golongan-golongan yang ada dalam surau tu untuk baca Al-Quran. Sampai satu masa tu dia nak baca Yasin pula. Ada seorang lelaki ni menghulurkan Yasin terhadap dia. Waktu lelaki tu menghulurkan Yasin, si Ahmad tu teringat pasal pakcik yang dia nak datang rumah tapi tak sampai-sampai tu. Dia terus menolak Yasin tu. Dia rasa dia nak balik. Jadi dia pergi dengan baik lah dan cuba memberitahu ada urusan lain yang nak dilakukan ketika itu. Dia keluar daripada surau tu dan apabila baru 2-3 langkah dia meninggalkan surau itu, surprisingly, apabila dia toleh ke belakang, surau tu dah tak ada. Surau tu hilang begitu saja. Dan apabila Ahmad meninggalkan surau itu, tiba-tiba baru 2-3 langkah dia tinggalkan surau itu, dia nampak di depan dia ada sebiji rumah. Rumah pakcik yang dia nak datang pada waktu sebelum maghrib tu, sebelum senja tu. Dia jumpa pula ketika itu. Waktu tu dia mulalah toleh ke belakang. Bila dia toleh ke belakang, surprisingly surau tu pula yang hilang. Surau tak ada kat situ guys. Memang very weird guys. Memang pelik. Kemudian Ahmad baru terfikir, sebenarnya jalan yang dia lalu tu sebenarnya tak pernah ada surau dekat situ. Dan dalam keadaan curiga, dalam keadaan dia tak boleh brain, dia terus pergi ke rumah pakcik yang selalu dia datanglah setiap hari. Kemudian sebelum dia masuk ke rumah pakcik tu, dia mulalah tengok jam. Apabila dia tengok jam, dia menyedari waktu ketika itu adalah waktu yang baru nak sampai ke senja, baru nak maghrib. Jadi maghrib yang dilalui sebelum ni, maghrib daripada zaman bila agaknya guys. Dia jadi 2 masa tau. Tak lama lepas tu dia dengar azan maghrib buat kali yang kedua. Kemudian pakcik tu tanya dekat Ahmad, Ahmad, kau ni kenapa? Pelik betul. Lepas tu dia menjawab kepada pakcik tu, tak tahulah pakcik, saya termasuk alam bunian agaknya tadi. So guys, itu pengakhiran untuk cerita termasuk ke alam bunian. Macam mana dengan cerita ni guys? Adakah ianya menarik? Adakah ianya menghiburkan anda? Kalau anda suka konten-konten seperti ini, saya harap anda boleh subscribe ke channel ini dan tekan bell notification untuk dapatkan update-update video yang akan keluar pada channel ini. Terima kasih kepada yang menonton video ini daripada mula sampai ke akhir. Itu saja video untuk kali ini. Assalamualaikum.